Tenian. Ahli-ahli yang berhormat, saya ada sedikit pemakluman. Terdapat 4 usul untuk pindaan yang telah diberi pemberitahuannya untuk diputuskan di bawah kepala ini. Usul-usul itu dicadangkan oleh pertamanya Yang Berhormat Tanjung Malim, keduanya Yang Berhormat Lembah Pantai, ketiganya Yang Berhormat Pasir Gudang dan akhir sekali Yang Berhormat Tuaran. Usul-usul tersebut adalah serupa dari segi kesan dan natijahnya, iaitu untuk memotong jumlah wang sebanyak RM8,627,200 daripada peruntukan di bawah butiran 040000, kod program khusus 040900, penggerak komuniti tempatan di dalam anggaran pembelanjaan persekutuan 2021. Perkara ini telah saya bincangkan semalam dengan keempat-empat pencadang usul ini. Peraturan mesyuarat tidak memperuntukkan apa-apa tata cara untuk mempertimbangkan usul-usul yang sama, maksudnya usul-usul yang serupa. Oleh itu saya menggunakan kuasa-kuasa dalam perkara-perkara lain, residuary powers, di bawah Peraturan Mesyuarat 100 untuk membahas dan mempertimbangkan keempat-empat usul ini bersekali, dengan hanya dikemukakan satu masalah untuk diputuskan oleh Dewan ini. Maka untuk membahaskan dan untuk mencadangkan usul-usul ini, saya pertamanya menjemput Yang Berhormat Tanjung Malim. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya Tanjung Malim bangun untuk mencadangkan di bawah usul di bawah Peraturan Mesyuarat 66/9 bahawa jumlah sebanyak RM3,230,066,300 untuk maksud B43 dibawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam jadual kepada rang Undang-Undang Berpekalan 2021 DR 16/2020 hendaklah dipotong sebanyak RM8,627,200 daripada peruntukan di bawah butiran 040000, kod program khusus 040900, penggerak komuniti tempatan PEKT di dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2021, Kertas Perintah 26 tahun 2020. Sila mulakan ucapan. 3 minit yang Mohd. Ya, terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya ada 2 poin saja. Yang pertama, bajet ini merupakan satu bajet COVID. Bajet 2021 diwawakan sebagai bajet COVID-19. Memberi gambaran bahawa bajet ini akan membantu rakyat jelata untuk kehidupan mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 atau memberi sokongan yang padu kepada barisan hadapan untuk memerangi wabak pandemik ini. Dalam erti kata lain, bajet ini harus memberi fokus ataupun penekanan dalam bantuan kepada orang-orang yang kehidupan mereka terjejas akibat wabak COVID atau kelengkapan untuk menjamin keselamatan anggota barisan hadapan kita. Selain itu, kita perlu potong peruntukan yang tidak mendesak atau tidak ada apa-apa urgensi dengan izin. Saya mencadangkan usul ini sebab pada pandangan saya, peruntukan untuk PEKT ini bukan sahaja tidak mendesak, tidak ada urgensi, malah saya yakin peruntukan ini akan dibazirkan. Dalam jawapan Menteri kepada Dewan Yang Mulia ini, ada 5 peranan PEKT. Yang pertama, sampaikan maklumat kepada penduduk setempat, wujudkan komuniti yang bersatu padu, memantau dan membantu tingkatkan keharmonian komuniti, jalankan kegiatan nasihat bagi memelihara kebersihan dan akhirnya mendapat respon awal komuniti. Dan PEKT ini semua akan diberi gaji RM2,000 setiap bulan dan RM10,000 peruntukan setiap tahun. Tapi peranan PEKT ini bertindih dengan peranan ahli-ahli majlis. Dan bukan sahaja peruntukan ini akan dibazirkan akibat pertindihan peranan yang dengan ahli-ahli majlis yang sedia ada. Peruntukan ini juga bermotivasi politik ataupun political motivated dan akan dijadikan sebagai dana politik untuk memelihara kepentingan politik sesebuah parti atau seseorang individu. Pada 26 hari bulan September 2020, terdapat satu sesi taklimat
dan penyampaian watika pelantikan kepada PEKT, Penggerak Komuniti Tempatan, dirasmikan oleh Menteri sendiri. Seramai 157 calon PEKT telah terima watika pada hari tersebut. Kalau kita teliti senarai tersebut, daripada 157 orang PEKT yang dilantik, 101 orang adalah bekas anggota Parti Keadilan Rakyat yang merupakan konco-konco kepada menteri yang mengkhianati parti sendiri dalam langkah jahat Sheraton. Tuan Yang di-Pertua, anggota barisan hadapan kita, doktornya, jururawat, paramedik, pekerja pembersihan, polis, pemandu, ambulans dan lain-lain, mereka bertungkus lumus memerangi COVID di barisan hadapan. Ada yang tergadai nyawa mereka. Namun, Menteri KPKT sampai hati untuk nak belanja 8.6 juta ringgit untuk kepentingan politik sendiri. Langsung tidak masuk akal. 5 purut buah petai, buta perut tak ada akai. Maka saya mencadang untuk potong peruntukan ini secara keseluruhan. Saya pohon mencadang. Terima kasih Yang kasih. Berhormat Tanjung Malim. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Lemah Pantai untuk mencadang dan membahaskan usul beliau. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya turut membahaskan usul yang sama. Pada 4 hari bulan November yang lalu, dalam satu laporan media disebut oleh Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Selangor, Datuk Rashid Asari, bahawa penggerak komuniti tempatan ini akan ditubuhkan di 3 negeri, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, yang mana akan ada 288 jawatan pegawai untuk diisi daripada komponen Perikatan Nasional. Ya, jadi jelas seperti yang disebut oleh Tanjung Malim tadi, ini adalah satu political vehicle dengan izin. Tetapi persoalan yang mungkin boleh kita tanya juga, adakah ini untuk semua Perikatan Nasional ataupun hanya satu parti sahaja daripada Perikatan Nasional? Ya, bukan sahaja PEKT ini, kalau kita lihat dari segi dasarnya, melemahkan struktur ahli majlis, undermines the structure of local council and local councillors. Tetapi apakah ia juga mewujudkan satu keadaan ataupun satu tension di dalam Perikatan Nasional itu sendiri? Ya, kerana contohnya bukan sahaja seperti yang disebut oleh Tanjung Malim tadi, mungkin ini adalah usaha oleh beberapa individu untuk membina empire politik mereka sendiri, tetapi apakah akan ada keterlibatan daripada parti-parti yang lain dalam Perikatan Nasional? Ini saya harap Menteri boleh jawab dan saya percaya telah ada jawapan. Tapi kalau kita lihat kenapa hanya di 3 buah negeri ini, kenapa bukan di semua negeri? Why not just undermine all the PBTs ya, dengan izin? Kenapa hanya di negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan? Dan saya berpandangan serupa dengan Yang Berhormat Tanjung Malim, di mana jumlah yang besar ini, iaitu RM8,677,200 sepatutnya boleh digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat pada ketika kita berusaha menentang COVID-19. Contohnya, berikanlah jumlah ini kepada semua petugas kebersihan di hospital-hospital kerajaan, the hospital cleaners yang pada waktu ini tidak dimasukkan dalam senarai frontliners NADMA. Berikan kepada mereka, jangan berikan kepada kroni. Berikan kepada mereka yang berkhidmat membantu kita melawan COVID-19. Ataupun adakah menteri ini tidak kisah? Ya? Ataupun berikan contohnya tambahan kepada anggota bomba. Contoh, di Balai Bomba Pantai, di Lembah Pantai, saya difahamkan hanya 4 anggota bomba sahaja yang diberi kebenaran ataupun ditakrifkan sebagai frontliners, dan mereka sahaja yang boleh mendapat allowance khas yang telah diumumkan. Jadi cadangan saya, potong daripada PEKT, berikan kepada contoh semua anggota bomba ataupun berikan kepada semua petugas pembersihan di hospital-hospital kerajaan. Sekian, saya mohon mencadang. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Pasir Gudang untuk mencadang dan membahaskan usul beliau. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Alasan Pasir Gudang mengapa rang Undang-Undang Perbekalan 2021 hendaklah dipotong sebanyak 8,627,200 daripada peruntukan di bawah butiran program khusus Penggerak Komuniti Tempatan
di dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2021 adalah seperti berikut. Yang pertama, Pasir Gudang percaya wujud pertentangan kepentingan dengan izin conflict of interest. Penggerak komuniti tempatan adalah satu organisasi NGO di bawah KPKT. Ia bukan agensi kerajaan. Tuan Pengerusi, di dalam masyarakat sekarang ini terdapat NGO bernama Penggerak Komuniti Negara yang ada hubungan rapat dengan Yang Berhormat Ampang yang menjadi Menteri KPKT. Pasir Gudang bimbang akan wujud dengan izin conflict of interest. Nanti tidak dapat dibezakan yang mana satu penggerak komuniti tempatan, yang mana pula penggerak komuniti negara. Saya percaya wang negara, duit rakyat dari duit pembayar cukai dengan izin taxpayers tidak patut disalahguna untuk kerja-kerja politik, tujuan-tujuan politik, pak-pak menteri, mak-mak menteri. Tuan Pengerusi, alasan Pasir Gudang yang kedua, jangan salah faham. Pasir Gudang berpendapat tidak salah ahli-ahli parlimen membantu NGO. Yang salah ialah jika berlaku salah guna kuasa. Wang sebanyak 8 juta lebih itu boleh diagih kepada semua 222 ahli parlimen, sama ada di pihak kerajaan dan juga di pihak pembangkang melalui ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Melalui ahli-ahli parlimen seluruh negara, peruntukan 8 juta lebih itu bolehlah diagihkan secara adil dan telus kepada banyak NGO di seluruh negara, bukannya hanya kepada satu NGO saja di bawah satu ahli parlimen yang mengetuai satu kementerian sahaja. Tuan Pengerusi, terdapat beribu-ribu NGO di seluruh negara. Mereka semua ada peranan dan banyak jasanya. Mereka patut dibantu. Jadi saya cadangkan, Tuan Pengerusi, wang 8,627,200 yang dipotong itu disusun semula untuk manfaat NGO lain di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Akhir sekali saya jemput Yang Berhormat Tuaran untuk mencadang dan membahaskan usul beliau. Silakan. Pertamanya, Tuaran mengucapkan setinggi penghargaan pada Speaker Dewan Rakyat kerana menerima notis usul Tuaran di bawah Peraturan 66/9 bahawa sejumlah 3,230,066,300 untuk maksud B43 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan dalam jadual kepala rang Undang-Undang Perbekalan 2021 hendaklah dipotong sebanyak 8,627,200 daripada peruntukan di bawah butiran 040,000 program khusus. Kod Program Aktiviti 040900 Penggerak Komuniti Tempatan PAKT di dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2021. Datuk Pengerusi, alasan saya ialah setelah mendengar dengan teliti penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Pandan, Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan semasa penggulungan perbahasan bajet 21 di peringkat dasar, jelas menunjukkan bahawa tidak ada keperluan mendesak untuk menubuhkan penggerak komuniti. Alasan kunya penggerak komuniti ini diperlukan untuk menjelaskan pandemik COVID-19 pada komuniti PPR bukan sahaja mengarut tetapi membazir duit rakyat. Di kawasan Parlimen Tuaran pun ada beberapa bangunan PPR dan memang ada kes positif COVID-19 sejak Mac lagi. Namun Jabatan Kesihatan dan agensi berkaitan seperti Jabatan Penerangan dan Majlis Daerah telah memainkan peranan penting dalam menangani keadaan tersebut. Pada Tuaran, wang sebanyak 8 juta itu elok digunakan untuk memperbaiki bangunan PPR yang mengalami berbagai kerusakan. Kemudahan asas seperti bakalan air untuk PPR juga sangat penting untuk diatasi seperti apa yang dialami oleh PPR Taman Sri Rugading di Tuaran. Atau jika sekiranya peruntukan untuk keceriaan bangunan PPR sudah disediakan, elok peruntukan tersebut diperuntukkan ke Kementerian Pengajian Tinggi khususnya untuk menaik taraf prasarana bahan pembelajaran dan pengajaran secara talian terus. Universiti Malaysia Sabah UMS yang diberi peruntukan hanya 600,000 pada dalam bajet kali ini untuk pembangunan, tetapi juga UMS mendapat peruntukan terendah daripada 21 IPT di Malaysia. Sebab itu elok 8 juta diperuntukkan kepada UMS daripada digunakan secara membazir untuk
apa PAKT yang dicadangkan oleh Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita teruskan, ada usul Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Datuk Tuan Yang Dipertua, tanpa mengambil kira usul Peraturan Mesyuarat 12/1 terdahulu, iaitu pada Khamis 5 November 2020 dan mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan dalam peringkat jawatankuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2021 dan usul anggaran pembangunan, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 10 Disember 2020. Terima kasih Tuan Dipertua. Ada yang menyokong? Pengerusi, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi perlu dipersetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak, sila kata tidak. Tidak. Lebih suara bersetuju, maka usul disetujukan. Untuk memulakan perbahasan di sebelah sini, maka saya dengan hormatnya menjemput Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Pengerusi, saya mencadangkan oleh kerana usul ni 4 orang daripada pembangkang, saya mencadangkan supaya pihak backbencher ada 4 orang je pembahas usul untuk menyamakan keadaan. Yang pertama sekali ialah penggerak komuniti tempatan. Kita menyokong, ini usaha yang baik, luar biasa. Tetapi pilot projeknya dibuat di beberapa tempat, termasuk di Perlis, di PPR Sena. Kita minta kalau boleh dibuat di seluruh parlimen di negara ini, kerana benda ni penting. Dulu masa PH, lantik pegawai khas. Arau, betul ada dibuat di Perlis ke tak? Ya? Tanjung Malim. Tak, dia buat pilot projek di 3 negeri saja. di 19 Selangor, tempat. Ini permulaan. Selangor, Kita cadangkan di Pulau di seluruh Pinang, Malaysia. Negeri Sembilan. Dibuat di seluruh ahli ini kawasan parlimen. Kerana usaha ini baik dan murni, kerana masa PH lantik pegawai khas hanya untuk menteri. Termasuk Menteri Kewangan melantik pegawai khas, dan setengah pegawai khas ini dibagi jusa C. Arau, you nak kroni you masuk penggerak komuniti. Yang Berhormat. Kroni Arau. Baik baru. Mikrofon. Jangan ganggu saya tak ganggu pun dia orang cakap. Kita menghormati. Ini perangai ya, lebih kurang Kalau tersilap sebut nak kena tarik balik Jadi saya nak beritahu, usaha ni murni. Yang Berhormat Menteri, usaha ni biarlah ikhlas, murni, kita buat di seluruh kawasan parlimen. Dan terpulanglah pada Yang Berhormat untuk membuat pelantikan sama ada melalui ahli parlimen atau melalui orang-orang yang dipercayai oleh kerajaan untuk membuat lantikan kepada ahli-ahli majlis komuniti ini. Ini penting sebab kita tahu bahawa di tempat pilot projek yang diperkenalkan itu, kawasan rumah pangsa ni kita lihat tidak terurus. Dan dalam keadaan sekarang, dunia sekarang ni, orang suka bersendirian, suka berkeluarga mereka saja sendiri. Sampai di kawasan rumah PPR yang jaraknya dekat antara satu dengan lain, itu pun mereka terus bersendirian. Lainlah rumah-rumah banglo dan sebagainya, hidup bersendirian. Ni di rumah rumah pangsa, mereka duduk bersendirian. Tidak berkomunikasi di antara satu dengan lain. Tujuan utamanya ialah untuk membolehkan mereka berkomunikasi. Dalam Islam, Nabi SAW sebelum membentuk negara Islam Madinah telah menyatupadukan masyarakat. Menyatupadukan di antara Muhajirin dengan Ansar. Menyatupadukan di antara Haus dengan Hazrat. Bila masyarakat disatukan, barulah sebuah negara dibentuk. Kita ni bentuk negara dulu. Masyarakat masih berbeza pendapat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia sekarang ini, dengan orang lebih suka bersendirian, maka usaha ni cukup murni. Saya puji. Saya di antara orang yang bercakap, kalau benar, saya cakap benar.
Kalau tak benar, saya cakap tak benar. Kemarin saya rojok 2 menteri Masa dah kepada tamat, jawatankuasa hak kebebasan kerana saya rasa tidak benar. Saya tegur. Tapi hari ini saya nak puji menteri kerana menteri telah berjaya memperkenalkan satu usaha murni untuk menyatu padukan masyarakat. Semangat we feeling, kekitaan, semangat kepunyaan kepada harta-harta bersama. Contohnya harta-harta serata ni kadang-kadang masing-masing Habis tidak sekarang, kisah. Lift tidak kisah. Barang-barang tu dirosakkan. Tetapi kalau ada semangat kekitaan, bentuk komuniti untuk ada semangat kekitaan ni, usaha murni yang bukan saja dituntut oleh negara, tetapi dari segi Islam, benda ini dituntut. Saya ucap tahniah Menteri, kalau boleh, kalau tidak mau berjanji untuk buat di seluruh Malaysia, saya tak akan sokong. Tapi kalau berjanji untuk buat di seluruh negara, saya akan sokong dengan hebatnya. Terima kasih. Yang Berhormat Padang Rengas. Silakan. Tuan Musi, saya berdiri untuk menyokong pembentukan penggerak komuniti tempatan ini. Ini ialah kerana di mana kita semua sedia maklum, iaitu dasar komuniti negara DKOMN telah pun dilancar pada 17 Februari 2019. Satu-satu dasar ini, kalau tidak ada alat, tidak mungkin dia boleh dilaksanakan. Saya faham itu bahawa penggerak komuniti tempatan ini ialah orang kata apa, alat kepada pelaksanaan dasar komuniti negara. Dan di antara alasan-alasan di bawah dasar komuniti negara ini ialah membentuk komuniti yang peka terhadap isu-isu komuniti, saling menghormati, menyayangi dan bekerjasama antara jiran tetangga. Ini adalah orang kata apa, alasan-alasan yang murni. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, iaitu bahawa mereka yang tinggal di bangunan-bangunan dan rumah-rumah pangsa ini sebenarnya adalah orang yang datang daripada kampung dan luar bandar. Kita selalu dengar itu bahawa rungutan berkenaan dengan bagaimana sekarang kalau kita duduk di bandar, kita tidak mengenali di antara satu sama lain. Jiran tetangga sebelah, belah kiri, belah kanan, di atas, di bawah, kita tidak mengenali di antara satu sama lain. Inilah merupakan rungutan dan penyesalan. Kalau selalu disebut, selalu dikatakan itu bahawa di kampung lain. Di kampung ada kerjasama, kalau kenduri ini kita berkumpul. Tetapi sekarang apabila mereka telah berhijrah daripada kampung luar bandar, pergi ke bandar, duduk di rumah pangsa, maka ini tidak dapat diamalkan. Sudah tentulah. Kenapa? Bila kita duduk dalam rumah pangsa, kita datang daripada berbagai-bagai latar belakang, masyarakat, agama, kampung, dan kita merasa begitu segan dan malu untuk berkenalan di antara satu sama lain. Jadi dengan adanya komuniti penggerak komuniti tempatan ini, maka kita boleh kembali untuk mewujudkan suasana kampung di dalam bandar-bandar. Ini yang kita mahukan supaya kita lebih berkenalan di antara satu sama lain. Kemudian juga kalau kita lihat di kampung-kampung ada sistem ketua kampung. Tapi apabila kita datang ke bandar, dah tak ada ketua kampung. Sekiranya kalau kita ada apa-apa masalah, sebagai contoh, kita tidak ada orang perantaraan di antara orang-orang di dalam bangunan dengan otoriti. Jadi sebab itu saya lihat di sini, di antara sebab dasar komuniti negara ini diwujud ialah juga untuk memupuk kerjasama strategik antara komuniti dengan sektor awam, sektor swasta dan NGO. Ini memerlukan kepada orang perantaraan. Dan inilah yang kita nak wujudkan, iaitu penggerak komuniti tempatan yang akan menjadi ketua kampung kita, menjadi perantaraan di antara kita dengan otoriti. Jadi
Tuan Pengurusi, saya menyokong kerana ini adalah satu dasar yang cukup baik dan janganlah kita lihat iaitu bahawa ada agenda politik. Kalau orang menyangkakan bahawa ini agenda politik, bermakna dia sendiri. Kalau dia kerajaan, dia akan berbuat demikian. Jadi sebab itu saya menyokong perkara ini. Terima kasih. Rengas. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tambun, kemudian diikuti oleh Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengurusi, setelah dirujuk oleh Bagan Datuk dan juga Marang, saya dapat tahu masalah di Perak dah selesai. Maka saya bangun untuk membahaskan usul yang telah dibawa. Yang berhormat, tak ada kaitan Yang berhormat. Tak ada kaitan, itu negeri ni persekutuan. Tak apa, semalam you tanya, hari ni jawab. Ada. Sila Tambun teruskan. Bagi mencapai PAS pun balik sokong pengkhianat. Dasar komuniti negara ataupun DCOMN Pokok sana jangan yang membawa kepada tertubuhnya penggerak komuniti tempatan ataupun PEKT, kita lihat ada dua objektif dalam DCOMN yang sangat signifikan dengan penubuhan PEKT. Antaranya adalah mendaya upaya anggota komuniti supaya mempunyai rasa kepunyaan, prihatin terhadap harta benda, ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama serta rasa tanggungjawab terhadap komuniti dan kawasan tempat tinggal. Selain daripada itu juga, antara objektif dasar komuniti negara adalah untuk melahirkan lebih ramai pemimpin dan sukarelawan dalam kalangan komuniti perumahan berstrata. Jadi, Yang Berhormat Pengerusi, kenapa kita perlu tubuhkan ataupun lahirkan PEKT ini? Ianya adalah satu kesinambungan bagi satu inisiatif yang sangat mesra dengan rakyat. Orang-orang yang dilantik sebagai PEKT ini adalah individu yang berkhidmat secara sukarela bagi meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti setempat. Mereka ini berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang bayaran dalam bentuk wang tunai. Dan mereka ini juga terdiri daripada penggiat-penggiat komuniti yang mempunyai rasa tanggungjawab dalam membantu KPKT untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti di kawasan masing-masing. Dan PEKT ini hanya bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh KPKT dan digariskan dalam dasar komuniti negara. Dan fungsi PEKT ini pula bertindak sebagai rakan strategik kepada KPKT bagi membantu melaksanakan program di samping membimbing komuniti setempat untuk bergerak sendiri dan menerapkan kebergantungan yang minimum terhadap bantuan kerajaan. Antara peranan lain yang boleh dimainkan oleh PEKT termasuklah menyampaikan maklumat kepada penduduk setempat berhubung dasar inisiatif di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Pengerusi, sebagai kesimpulannya, berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dibahaskan sebentar tadi menunjukkan bahawa PEKT yang ingin diwujudkan adalah merupakan inisiatif yang murni oleh pihak KPKT bagi memastikan kesejahteraan komuniti terutamanya di kawasan PPR akan dapat dipertingkatkan. Sehubungan dengan itu, saya amat menyokong pelaksanaan inisiatif PEKT oleh KPKT ini. Ini adalah inisiatif yang sangat baik dan saya berpandangan seluruh anggota Dewan akan memberi sokongan penuh kepada perkara yang baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Tanjung Karang. 3 minit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya lihat dasar komuniti negara yang dilancarkan pada 17 Februari ini, 17 Februari 2019, dia ada dua sektor. Yang pertama saya tengok ialah pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti yang telah diwujudkan di kawasan PPR, ada 19 PPR kalau saya tak silap di seluruh negara. Dan saya tengok program-program telah dilaksanakan banyak. Tahun 2020 saja 225 program telah dilaksana dengan melibatkan lebih 14,000 orang komuniti. Tapi saya lihat bahawa program tersebut ialah bersama dengan agensi kerajaan dan juga pihak NGOs dan swasta. Persoalan saya, mengapa adakah KPKT memberikan peruntukan untuk menjayakan program-program Sekretariat Muafakat Komuniti KPKT ini? Ini di seluruh negara. Yang kedua saya tengok ialah penggerak komuniti tempatan yang dibangkitkan tadi yang juga diberikan peruntukan.
penggerak komuniti tempatan ini memang benar. Kita kata hanya 3 buah negeri saja terlibat. Persoalan yang saya nak minta penerian daripada pihak kementerian. Lantikan telah dibuat seperti yang Tanjung Malin cakap tadi, betul. Telah pun dibuat lantikan ini. Saya nak minta jaminan daripada menteri. Sekiranya penggerak komuniti tempatan ini diteruskan, saya nak minta pelantikan yang telah dibuat sebelum ini mestilah dibatalkan. Kerana pelantikan yang dibuat ini bagi saya tidak boleh dibuat sebab peruntukan itu belum ada di dalam bajet 2020. Yang kita ni nak wujudkan jawatan ini di 2021, tahun depan patut dilantik. Persoalan saya, mengapa dilantik lebih awal sebelum bajet ini diluluskan? Kalau bajet ini diluluskan, saya nak minta jaminan daripada menteri, pelantikan yang telah dibuat mestilah dibatalkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Yang Berhormat, saya telah buka kepada perbahasan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Pengerusi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam usul yang hendak menolak 80 juta yang diusulkan oleh pihak pembangkang daripada Tanjung Malim, Pasir Gudang, Lembah Pantai dan juga Tuaran. Dan untuk makluman Tanjung Malim mengatakan bahawa ini bajet COVID, memang betul. Alhamdulillah. Saya amat bersyukur apabila kita melancarkan dasar Komuniti Negara ini pada Februari 2019 dan membuat program perintis di 19 PPR, termasuk di Sena, pokok Sena di Seri Sena, PPR Seri Sena di Kanga, dan juga termasuk juga di negeri-negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Sabah. 19 PPR ini terletak di negeri-negeri yang saya sebut tadi. Dengan adanya penggerakan dasar Komuniti Negara ini, kita telah mampu membentuk satu komuniti yang kerjasama. Apabila terjadinya COVID-19, boleh sikit je mengenai tadi pelantikan pejabat sekretariat muafakat ni, memang betul ada 19 PPR. Di Selangor saya tengok ada satu saja, iaitu PPR Lembah Subang 2. Sedangkan di Selangor ada lagi satu, PPR Lembah Subang 1. Mengapa PPR Lembah Subang 1 tidak dimasukkan dalam senarai 19 ini? Ya. Sila. Ini adalah projek perintis yang telah kita identifikasi berapa PPR untuk kita buatkan projek pilot. Jadi insya-Allah kita akan berkembang lagi berdasarkan pada bajet yang kita ada, insya-Allah. So jadi ini adalah seperti saya sebut tadi, kita telah melancarkan dasar Komuniti Negara pada 19 Februari 2019. Dan dalam dasar ini adalah untuk memberdayakan community, to empower the community so that they know how to take care of the community in the areas, so that they know how to look after all their property, so that they have to know how to look at each other. So when come to the end, to the age dengan izin COVID-19, what happened? Well, we need kita buatkan promo, kita jaga kita. We need community builders, community leaders in the community. So dengan adanya community leaders ini atau pemimpin dalam community ini, maka mereka mampu membimbing dan menjaga penduduk-penduduk di kawasan PPR ini bagaimana untuk menjaga kebersihan, bagaimana nak jaga self distancing, bagaimana hendak sanitation dan sebagainya. Menteri, kenapa lantikan kroni sendiri? Kenapa lantik kroni sendiri, Menteri? Kalau nak membuat sesuatu usul, buatlah sedikit research. You find out apa itu. Yalah, Menteri, boleh minta laluan tak? Tempatan ini dibuat bukan plucking from the air, just like numbers want to plug in the air. No. Tapi Menteri plug kroni sendiri. Daripada dasar Komuniti Negara ini yang mana tertakluk aktiviti-aktiviti yang harus dilaksanakan. Dan ada KPI dan mereka dilantik dan dipilih daripada mereka yang berkelayakan. Menteri, dan boleh minta laluan. Mengikut sistem kerajaan, dia ada latih. Saya tidak ada masa untuk Menteri, masuk Menteri, ahli majlis yang ada sekarang tidak layak untuk jalankan aktiviti seperti itu atau persatuan penduduk ataupun rukun tetangga. Bukan seperti apa ini sebut. Tak ada keupayaan untuk jalankan tugas. Kita tidak memperkasakan BPT macam mana. Let me listen. Come on. Menteri. No, we have to empower BPT, bukan empower kontrol Menteri. We have to empower
the Power community bukan and undermine. Kita kena memberdayakan komuniti dan komuniti perlukan perantara. Tahukah Tanjung Malim dan semua yang buat usul ni dari mana penduduk-penduduk PPR ini datang? Daripada kampung seperti yang disebutkan pada Rengas. Dia tidak ada peluang ada exposure kepada pengetahuan, tidak ada peluang exposure untuk tahu siapa kontak. Negeri Apa lain tak ada fungsi kampung. ketua Hanya kampung? ada Pulau Apa Pinang, fungsi rumah Selangor, tetangga? Negeri Saya- Sembilan kalau saja saya ada sebut kampung. penduduk, Saya rasa- Negeri lain tak ada kampung. Struktur itu Tak, telah wujud. Saya nak sebut di sini. Tak ada struktur ini. Ini seperti saya sebut. Kedah pun banyak kampung. Penggerak Penduduk komiti sudah tempatan ada. dilantik. Rukun tetangga sudah Dengar, ada. Lembah pantai, please sit down. Let me answer. If you don't want to hear me to answer, then you don't have to ask question, okay? Menteri, masa Okay, dah sit In down. fact, we are not Boomer. asking question. You dah tanya. We You want dah this tanya allocation soalan. You untuk dah tanya ditolak. soalan, Kita sekarang bukan saya nak tanya jawab. soalan lah. You dah tanya soalan, Speaker, sekarang saya nak bagi jawab. menteri jawab Dengarlah. lah. Apa campur tangan? Kenapa Dengar sangat dulu. emosional? Ha? Pandai Menteri bukan berpatah. jawab, marah orang. Macam mana? Ada apa? Ada belanga, ada petai, ada telinga, tak nak pakai. Ada udang di sebelah batu juga. Sebab itu, dengar. Bila tak dengar saja emosional. Menteri. Macam orang Yang muda, emosional tu Menteri. emosional. Menteri, saya minta Menteri rumuskan, masa dah tamat. Baik, onkan balik. Switch on please. Kerana saya tak ada masa nak jawab, saya nak gulung di sini. Penggerak komiti tempatan dilantik adalah berdasar komiti negara. Yang mana selepas itu kita buat perintis program perintis 19 PPR. Dan dalam 19 PPR ni di antara perkara yang kita buat ada 5 perkara. Yang Tanjung Malim saja tak sebut, membudayakan norma baru. KPI dia membudayakan norma baru. Ini di antaranya. Jadi perkara apa dia buat? Untuk buat pelitup muka emas untuk kanak-kanak sekolah dan sebagainya, ini yang mereka lakukan. We want them to be empowered. Kenapa kita nak meningkatkan kualiti hidup mereka di kawasan mereka? They are deprived of higher education, this group of people. They are deprived of getting exposure. They are deprived of getting knowledge. So jadi kita dengan adanya penggerak komiti tempatan ini, saya nak sebut saya berbangga dengan adanya program ini. PPR Kota Baru Kelantan mampu untuk menggerakkan 40% daripada komuniti di PPR Kota Baru itu berkecimpung dalam program recycling. Dia mampu menjana sebanyak 18,000 kg sampah untuk di-recycle. Di program Lembah Subang 2 di Menteri izin ini laluan. ada di antara rumah PPR yang telah berjaya membuat 5 program ini. Menteri, 5 minta laluan KPI sikit. yang telah dicapai dan kita memberikan mereka Tangga batu CCTV. sikit saja Di Menteri. Seri Nilam, di Ampang, sebuah komuniti yang telah dilatih. Ketua komuniti di situ mampu bila kita dah latih mengambil nama-nama penduduk di situ dan boleh pula segregate Tangga batu. pendatang warga asing dan mereka juga membuat orientasi kepada Memandang warga rendah asing. kepada Dan kemampuan lepas tu, JPKK. Dia melihat pentingnya, maka dia pun juga memasang CCTV. Menteri, masa dah tamat, Ini Menteri. adalah Kita ada ahli pencapaiannya. majlis. Kita Jadi ada kalaulah JKKK. kita sekiranya Kenapa nak belanja duit pembangkang nak 8.6 menolak, juta sama itu? seperti untuk menafikan hak kita untuk membantu golongan B40 You are undermining the untuk PBT. meningkatkan kualiti hidup mereka. Dan kalau ditolak di sini, insya-Allah B40 di sana akan tolak pembangkang dalam pilihan raya akan datang. Sudah, Terima jangan kasih. divert isu lah. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bagi diputuskan usul di bawah peraturan mesyuarat 669 bagi maksud bekalan B43 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan oleh Yang Berhormat Tanjung Malim, Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Pasir Gudang dan Yang Berhormat Tuaran, bahawa jumlah sebanyak ringgit Malaysia 3,230,66,300 untuk maksud B43 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam jadual kepada Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR16/2020 hendaklah dipotong sebanyak ringgit Malaysia 8,627,200 daripada peruntukan di bawah butiran 040000 program khusus 040900 penggerak komuniti tempatan di dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2021 kertas perintah 26 tahun 2020 hendaklah disetujukan.
Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju untuk dipotong kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara tidak bersetuju. Usul tidak disetujukan. Macam lebih suara bersetuju tadi. Lebih setuju. Ahli yang berhormat, Kepala Bekalan B43 dan Kepala Pembangunan P43 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan terbuka untuk dibahas sekarang.